Didik TV KPM. Ustazah. Aiman. Ustazah buat apa ni Ustazah? Ustazah jual biskut raya dengan buah-buahan. Yelah, Aiman kita ni kan hari raya Ustazah kan? Ya. Alright, saya nak beli. Ni Murah-murah kuih je. apa ni Ustazah? Ini ada biskut samprit, Okey. buah-buahan lah tempatan. Aiman nak beli ke? Murah-murah. Kalau Ustazah bagi diskaun, saya beli semua sekali. Baik, Ustazah bagi diskaun murah je. Semua Berapa ni ringgit semua ni, Ustazah? Semua ni satu bakul Ustazah nak jual RM50 je. Kalau macam tu saya beli semua lah Ustazah. Beli semua. Boleh Ustazah? Rezeki Ustazah di pagi hari raya. Yelah, sempena hari raya ni Ustazah. Saya pun kat rumah tak ada kuih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Ustazah jual ya Aiman Saya dengan beli, harga Ustazah. RM50 semua. Terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini kita dalam teroka. Kita nak teroka berkaitan dengan subjek apa? Lepas ni kita akan tanya Ustazah. Tapi sebelum tu, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin diucapkan kepada Ustazah kita pada hari ini. Ustazah Rohani apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Aiman. Alhamdulillah Ustazah, kita dah menyambut Hari Raya pada hari ini dan depan kita ni penuh dengan kemeriahan. Ada kuih-kuih, ada buah-buahan. Dan banyak. Ada ketupat pun ada Ustazah. Sedap. Right. Tapi Ustazah, kita boleh makan sekejap lagi Kita boleh makan sebentar lagi. Dan kepada murid-murid, sebelum kita mula, apa kata kita kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik Ustazah, sebelum kita mula, apa kata kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu? Baik. Silakan Ustazah. Okey, dan saya pula Ustazah. Okey, baik. Bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni Ustazah, barulah kita boleh buka pelitup muka kita Ustazah. Okey, baik Ustazah. Bila kita dah buka pelitup muka kita ni Ustazah, pastikan jangan letak merata-rata, letak dalam bekas yang kita bawa. Ataupun Ustazah, saya nak letak dalam poket boleh? Boleh. Janji bersih pakaian kita. Baik Ustazah. Tadi Ustazah ada buat jualan kuih raya Ustazah Ya, Ustazah berniaga biskut raya sebenarnya Aiman. Okey Ustazah, kebetulan Ustazah, memang saya mencari kuih raya. Maklumlah orang nak datang rumah untuk beraya ni Ustazah. Jadi kita tak ada kuih raya sebagai hidangan kan. Okey, tapi Ustazah, mungkin kita boleh cerita sikit Ustazah tentang kuih raya. Tapi sebelum tu alangkah indahnya Ustazah, kita nak minta anak-anak murid kita untuk membacakan doa terlebih dahulu. Betul. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini. Sebagai mengambil keberkatan, kita minta murid-murid kita. Tapi sebelum tu Ustazah, mereka tak masuk kelas lagi. Belum masuk. Kita tunggu mereka. Kita nak jemput anak-anak murid kita masuk kelas. Tapi sebelum tu Ustazah tengok dekat depan ni ada meriah, ada kad macam-macam kad ada ni Ustazah. Ustazah, kad ni kad apa sebenarnya ni? Kad ni adalah kad ucapan Hari Guru. Betul Ustazah, kad Hari Guru. Sebab apa Ustazah? Ini kad menunjukkan tanda penghargaan murid-murid kita kepada semua guru-guru kita yang banyak berjasa kepada kita semua. Alright Ustazah, saya nak ambil satu kad ni dan kita nak bacakan. Baik, saya buka Ustazah. Wow, dalam ni dia tulis, Guru Pembina Modal Insan. Saya sayang cikgu. Dari Ashwini Sivan. Okey, Ustazah ada tulis selamat Hari Guru, #terima kasih cikgu, #thank you teacher. Okey, Ustazah. Kalau macam Ustazah Hari Guru banyak dapat hadiah tak Ustazah? Alhamdulillah setakat ni banyak. Boleh. Banyak hadiah Ustazah. Mesti banyak dapat kuih raya Ustazah. Kalau kita guru kelas tu lagi banyak hadiah yang ya Ustazah. Dan kita ada satu lagi kad yang dikirim oleh murid kita. Jom kita saksikan. Okey, ini kita nak tengok kad yang dikirimkan oleh murid kita Ustazah. Dia tulis kegigihan cikgu dalam mendidik tidak akan kami lupakan. Terima kasih cikgu atas bimbingan anda. Bubur selasih, ubi keladi, lemak manis santan kelapa. Terima kasih jasa dan budi. Selalu tersemat, tiada lupa. Nampak Zai, dia berpantun pula hari-hari raya ni kan. Alright, murid-murid yang disayangi sekalian, saya rasa murid-murid kita dah bersedialah Ustazah
Sebab tadi ada yang betulkan samping, ada yang betulkan biasalah. tergolok. Baru balik beraya agaknya. Baru balik beraya. Baik Ustazah. Apa kata kita jemput mereka masuk ke dalam kelas kita? Raya-raya pun kita masih belajar kan, Aiman? Betul, Bagus Ustazah. murid-murid kita. Mereka dah bersedia. Mana mereka ni, Ustazah? Mana mereka ni? Kita nak jemput mereka masuk ke dalam slot teroka kita pada hari dah ini. masuk. Ya, mereka dah bersama dengan kita. Yang pertama, Ustazah, kita ada murid yang bersama dengan kita. Kita ada Yusfa Yusof. Boleh kenalkan diri. Nama dia ke, Ustazah? Ya, ni yang pertama sekali, Ustazah. Ni semua ni. Seorang je dari Selangor. Okey, Ustazah. Kita minta mereka kenalkan diri dulu, boleh, Ustazah? Boleh kenalkan Okey, diri. silakan. Boleh kenalkan diri anda? Okey, kita nak minta siapa dulu ni, Ustazah? Siapa dulu? Siapa Imran. dulu? Imran dulu. Silakan Imran. Kenalkan diri anda. Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Imran Nazran bin Muhammad Azhar dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persia 18-2. Okey. Ustazah, ni mereka pun nampak macam pakai baju raya, Ustazah. Pakai baju raya ni. Okey, Ustazah. Jadi yang seterusnya kita nak Ali. Ali ada ke, Ustazah? Ali, boleh kenalkan diri anda? Silakan. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali Ikwan dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 18-2. Itu makan kuih apa tu nampak ngok-ngap je tu kan. Ali. Okey, seterusnya Ustazah, kita ada Ammar. Ammar ada ke? Ammar ada? Ada Ustaz, ada. Okey, Ammar, boleh kenalkan diri Ammar? Cantiklah baju Ammar, Aiman. Sama kebetulan sama dengan Ustazah. Matching pula dengan Ustazah kan? Matching pula, macam janji pula, ya. Okey, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari Sekolah Rendah Agama Integrasi Sungai Manggis, Banting, Selangor. Okey, dan seterusnya kita ada lagi Azri. Nur Azri Damia. Silakan Damia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Nur Azri Damia binti Nur Azman. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persi 18-2. Okey, terima kasih. Kita nak kenal pula dengan Dia. Mana satu Dia ni? Assalamualaikum. Nama saya Nur Afina binti Hailai dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persi 18-2. Right, terima kasih. Kita nak Cantik berkenalan baju raya lagi. dia, Lawa baju raya Ustazah, bukan main lagi. Kita nak berkenalan dengan Kaisara. Ada tak Kaisara? Ya, ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Fikriya Kaisara binti Muhammad Fatimi. Saya dari Sekolah SKPP 18-2. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam Teroka. Kita nak teroka. Kita nak teroka apa, Ustazah? Lepas ni kita bagi tahu. Tapi sebelum tu, apa kata murid-murid kita, kita nak seorang, Ustazah, memimpin doa kita pada hari ini. Siapa, Ustazah? Ustazah pilih seorang. Ustazah nak pilih Imran. Boleh Imran? Muhammad Imran. Okey, silakan. Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, Ustazah. Tadi kita ada buat sikit gimmick lah, Ustazah. Kita ada lakonan sikit sebelum kita mulakan kelas tadi, Ustazah. Yang mana Ustazah menjual kuih raya dan saya membeli kuih raya, Ustazah. Ada kaitan ke dengan topik kita hari ini? Ya, murid-murid. Okey, baiklah murid-murid. Okey, tadi murid-murid dah lihat gimmick Ustazah menjual kepada biskut raya dan buah-buahan kepada Abang Aiman kan? Dan juga murid-murid lihat di hadapan ni pun ada gerai buah-buahan. Oh, ni kedai Ustazah ni? Di atas ni pun gerai buah-buahan kan? Ni gerai Ustazah ni. Okey. Besar, cantik kan gerai Ustazah? Comel je kedai Ustazah. Kan ada buah-buahan. Jadi, tajuk apa yang murid-murid agak yang kita akan belajar pada hari ini? Siapa murid-murid yang nak cuba? Imran, tahu ke apa subjek kita nak belajar pada hari ini? Apakah tajuknya? Apakah tajuknya? Imran, apa tajuk dia, Imran?
Berjual beli. Alhamdulillah. Betul Betul, Ustazah, Aiman. Jadi tajuk hari ini kita akan belajar tajuk berjual beli dengan berhemah. Okey. Baik, berjual Ustazah. beli dengan berhemah dan juga bagaimana kita cara-cara kita macam tadi murid-murid dah lihat ustazah berjual beli dengan Abang Aiman, macam mana cara akad dia, akad jual beli. Kerana dalam Islam kita ada akad jual beli. Bukan akad nikah saja, perlu berakad. Ya Aiman? Ya, betul, Ustazah. Berjual beli pun kita Kena ada akad. Barulah sah jual beli kita. Okey, Ustazah. Kita nak murid-murid kita teroka tentang subjek jual beli kita ni, Ustazah. Kita nak tanya Amar. Amar, apa yang Amar nampak lakonan di antara Abang Aiman dengan Ustazah sebentar tadi, Amar? Amar boleh cerita tak? Amar nampak apa tadi? Amar nampak Abang Aiman dengan Ustazah membuat lakonan berjual beli. Bagus. Okey, berapa ringgit tadi tu? RM20. Okey. Jadi ini pemerhatian yang kita dapat lihat, Ustazah. Murid-murid faham. Okey, murid-murid boleh kita juga rujuk dalam buku teks pendidikan Islam. Tajuk kita hari ini berjual beli secara dengan berhemah pada muka surat 166. 166. Baik, Ustazah. Kita nak cerita dengan lebih dalam lagi tentang jual beli ni. Kita nak tahu apa maksud jual beli ni, Ustazah. Tapi apa kata murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Sejak aku jumpa kamu, hidup jadi cerah. Jasa serta sumbanganmu kita takkan lupa. Nasihat macam kompas, tunjukkan arahku. Merasa syukur keranamu. Didik TV KPM. Tahukah anda, memelihara adab ketika berjual beli dapat memuaskan hati semua pihak dan memudahkan urusan. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini topik kita berjual beli. Tapi sebelum kita start kelas, Ustazah, apa kata kita ajak murid-murid kita untuk nyanyi sama-sama dalam kelas ni, Ustazah? Jom. Boleh? Okey, Ustazah. Kita happy-happy. Baik, kita Minggu Raya ni. Kita nak nyanyi sama-sama, Ustazah? Sama-sama lah. Okey, 1, 2, mula. Nampak? Okey, kita mula. Okey, Ustazah mula dulu, Ustazah. Nanti saya follow. Okey. Nampak makanan viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu ada logo halal ke? Nampak minuman viral, ramai pergi mencuba. Fikir dulu ada logo halal ke? Sebelum makan, tengoklah dulu. Ini halal ke? Ini halal ke? Banyak pilihan, tengoklah dulu. Ini halal ke? Ini halal ke? Alright, penting Zai? Halal tu penting Halal tu penting. Ada lagu lagi Zai? Ada lagi. Jom kita sambunglah. Okey, silakan. Bila mencari makanan, pastikan halal, thayyiban. Allah suka kebersihan. Bila cari barangan, belik tepi dan depan, nak cari yang logo halal. Okey, ulang sikit lagi. Allah suka kebersihan. Bila cari barangan, belik tepi dan depan, cari yang logo halal. Macam ni logo halal ni, murid-murid. Penting ke Zazah cari logo halal ni? Ya, penting. Mencari yang halal itu adalah fardu. Fardu. Benda yang fardu adalah
Wajib lah Ustazah? Wajib. Wajib kita mencari benda yang fardu. Okey Ustazah, sebelum kita nak pergi lebih lanjut lagi Ustazah tentang jual beli ni, ada murid-murid kita yang tak berapa faham lagi Ustazah tentang maksud jual beli itu sendiri Ustazah. Silakan. Okey, jom kita lihat. Jom kita belajar sekarang apakah maksud jual beli. Okey. Okey, baiklah kita tengok. Pengertian jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta atau manfaat, Aiman. Maknanya bila kita bagi, contoh macam Ustazah bagi biskut raya dan buah tadi kepada Aiman dah beli, itu menjadi milik Aiman. Jadi milik saya? Bukan kalau milik Ustazah nak ambil balik? Tak boleh dah sebab Ustazah dah jual, dah ambil duit. Tak baik kita ambil balik. Itu kata buruk siku Ustazah? Murid kan? Okey, seterusnya. Okey. Apakah dalilnya Ustazah? Sebagaimana dalil daripada surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Apa maksudnya? Maksudnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba ni macam mana Ustazah? Riba ni macam menipu dalam jual beli Ustazah. Menipu dalam jual beli. Macam dia melebihkan harga tu katanya RM30. Dia jual berganda-ganda RM100. Jadi yang lebihan tu tak baik. Yelah maknanya macam berganda-ganda sangat dia punya. Menipu dalam timbangan Ustazah. Menipu dalam timbangan. Okey, baik Ustazah. Apakah hukum jual beli Ustazah? Murid-murid tahu tak hukum jual beli? Okey, kita nak tanya murid kita, Damia. Damia tahu tak hukum jual beli? Cuba Damia jawab dulu sebelum Ustazah ajar. Silakan. Boleh tak? Silakan. Apakah hukum jual beli? Kita kan suka membeli belah ni Ustazah kan? Mungkin murid kita boleh bantu kita. Apakah hukum jual beli? Wajib. Dia kata wajib. Kita nak tanya pula kita tanya rakan yang Kristina. lain. Kristina ke apa namanya Ustazah? Kristina. Ada tak Kristina? Ataupun Imran. Imran tak tahu. Okey. Yelah tak tahulah Aiman sebab tak belajar lagi kan. Iyalah Ustazah tak ajar lagi. Mana tahu. Ustazah tak ajar lagi. Apa hukum jual beli Ustazah? Kita lihat apa hukum berjual beli. Ya, murid-murid, hukumnya adalah harus. Murid-murid tahu kalau hukum harus ni apa Aiman? Harus ni Ustazah, maknanya bolehlah kita buat jual beli ni. Bolehlah. Maknanya kita selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara yang diharamkan dalam Islam. Kalau kita berjual beli arak, babi kan, macam apa benda-benda yang haram menjadi haram lah hukumnya. Jual beli itu tidak sah. Okey. Maknanya Ustazah, kita tak boleh jual benda-benda yang haram Ustazah kan? Kita tidak boleh menjual benda-benda haram. Kalau macam kuih ni halal lah Ustazah kan? Kuih halal. Janji kalau kita beli di kedai, kita kena tengok ada tak dekat balang-balang tu tanda halal. Penting Ustazah Penting. Contoh terutamanya halal JAKIM lah yang dikeluarkan, yang disahkan oleh JAKIM ya. Contoh macam susu ni kan, kotak susu. Ada tanda halal ni. Ni susu dia nama apa ni murid-murid? Ustazah tak pernah jumpa kan kotak ni. Dan juga biskut ni kan. Tengoklah dekat balang dia ada tanda halal. Okey Ustazah. Jadi bila kita lihat tentang perkara ni Ustazah, pentingnya sebab benda yang masuk dalam tubuh badan kita ni Ustazah menentukan tentang diri kita ni kan. Dan Nabi sebut fannar aulabih, maknanya api neraka ni yang paling sesuai untuk orang yang makan benda haram ni Ustazah. Kalau kita makan benda haram, takut terbakar daging kita. Takutlah kita Ustazah. Api neraka. Takut kan? Jadi Ustazah, kita nak jemput murid-murid kita ni Ustazah. Kita ada kempen hari ni. Kita kempen. Okey, jom Ustazah ajar. Okey, apa kempen kita Ustazah? Kempen macam ni Ustazah ajar Okey, hashtag belilah barangan buatan Malaysia halalan thayyiban. Okey, boleh murid-murid semua ikut Ustazah? Boleh tak? Okey, kalau boleh kita minta mereka cuba Ustazah, boleh? Okey, jom kita cuba bersama-sama dengan Ustazah dan Abang Aiman. Okey, Zah, sekali lagi Zah. Okey, sekali lagi. Hashtag belilah barangan buatan Malaysia halalan thayyiban. Okey, Ustazah. Boleh ingat? Ingat Maknanya bila kita support barangan Malaysia halal dan halal lagi
Suci. Halal. Oh, toyiban tu suci Ustazah. Suci, bersih dan suci. Okey, Halal Ustazah. lagi suci. Baik, bila kita sokong buatan Malaysia, sokong barangan halal, secara tak langsung memberikan industri ekonomi Malaysia ini naik dan ekonomi bertambah Islam pun maju. naik Ustazah. Ya, bertambah maju. Okey Ustazah, kita nak tanya kepada murid-murid kita ni Ustazah, boleh ke? Boleh, jom. Apakah hukum berjual beli? Kita nak tanya kepada murid kita. Ali boleh jawab tak? Hukum jual beli. Tadi Ustazah ada cakap dah tadi. Ali. Boleh Ali? Apakah hukum berjual beli? Harus. Harus Ustazah. Maknanya dia pandai alert. dah. Dah pandai dah. Dah faham dah. Okey. Sebelum ni wajib kan? Betul Ustazah? Harus. Baik Ustazah. Saya nak pergi ke kedai Ustazah lah. Boleh tak? Jom. Jom Aiman. sebab saya tengok kedai Ustazah tak comel. jemput pula ke kedai Ustazah ya. Okey, jom Aiman kita ke kedai Ustazah. Saya nak pergi ke kedai Ustazah lah. Okey, Boleh ke saya nak terus masuk boleh ke Ustazah? Tak boleh Ustazah sebab sekarang ni musim COVID-19. Kita kena mengikut SOP Aiman. Apa di antara benda yang saya kena buat terlebih dahulu Ustazah? Sebelum masuk ke gerai Ustazah ni, Aiman kena scan My Sejahtera dulu. Saya nak kena scan lah Ustazah. Cuba scan. Okey, saya scan Ni Ustazah. gerai buah didik Ustazah Roha. Okey. Kita scan. Saya dah scan Ustazah. Okey, lepas saya dah scan. Murid-murid dah belajar cara nak scan macam mana, barcode My Sejahtera. Nanti murid-murid faham. Sebelum masuk ke kedai untuk membeli barangan, scan dahulu. Kalau tidak, kita kena saman. Lepas scan Ustazah, apa yang kita kena buat? Kita kena cek suhu Ustazah. Cek suhu. Cek suhu dan kita catat dalam My Sejahtera dah ada, tapi kalau, kita boleh juga menulis nama di dalam buku kan. Dan bila kita dah cek suhu Ustazah, kita pakai kita kena pakai cecair pembasmi kuman. Ustazah ada jual apa kat kedai ni Ustazah? Nampak menarik je. Ada jumpa tak gerai Ustazah tadi? Ada keluar dekat scan ni juga kan? Ya, ada Ustazah. Gerai buah didik Ustazah Roha. Okey, Ustazah ada jual ayam bakar. Semuanya halal Ustazah ada letak tanda halal. Ada tanda kalau halal. Di gerai kita, kalau kita pergi mana-mana untuk membeli barangan, sekiranya di kedai tu dia tak letak tanda harga ataupun tidak ada logo halal ni, kita jangan beli. Kita beli yang ada letak tanda Tapi logo saya suka halal. makan jajan-jajan lah Ustazah. Tak baik tu Aiman. Tak baik untuk kesihatan Tak Zah. baik untuk kesihatan. Apa yang kita boleh ganti Walaupun ada tanda Ustazah? halal tetapi dia tidak baik untuk kesihatan. Kita boleh ganti dengan apa Ustazah? Kita kena ganti dengan macam roti, buah-buahan biskut. Zah. Ada buah rambutan, ada pisang. Macam Ustazah jual tadi kan. Atas meja pun banyak biskut tu kan. Kuih, roti john. Roti john pun ada Ustazah jual. Okey Ustazah, saya tengok dekat kedai Ustazah tu ada penimbang. Buah-buahan Ustazah. Buah-buahan pun ada. Saya nampak ada penimbang dekat situ Ustazah. Jadi penimbang ni Ustazah, maknanya apakah ciri-ciri penimbang yang kita boleh guna Ustazah? Sebab itulah kita sebagai penjual dan pembeli ni, kita tidak boleh ada unsur-unsur menipu Aiman. Kita kena sebagai penjual kita mesti kena sediakan alat penimbang. Dan alat penimbang tu mestilah kita setting tu kena betul-betul. Betul. Jangan kita menipu walaupun 1 gram ke kan. Tak boleh kerana Ustazah. Kalau kita menipu, hukumnya menjadi haram. Kalau kita beratkan lagi Ustazah boleh? Beratkan lagi tak boleh, kurang pun tak boleh kan. Memang kita kena jujurlah. Kita tengok berapa ringgit sekilo dan tanda harga mesti kita pamerkanlah. Kalau Aiman scan yang dekat sini, akan keluar gambar gerai didik Ustazah ni di di telefon kita Ustazah. Di telefon kita cuba Aiman try scan. Okey. Saya cuba tak? Ustazah. Tapi sebelum tu Ustazah, bila kita dah nak masuk ke dalam kedai Ustazah, saya boleh masuk sekarang Boleh. Tapi saya terlupa. Saya kena pakai face mask Ustazah. Face mask betul-betul. Nak masuk kedai kena pakai face mask. Ini di antara orang kata adab-adab terkini yang perlu kita jaga sebelum kita masuk ke dalam kedai, betul Ustazah? Bersesuaian dengan masa sekarang COVID-19 kan. Dan tambahan pula Ustazah, janganlah kita pegang-pegang barang tu. Jangan pegang-pegang ni. Kalau tak nak beli, tak payahlah beli. Kalau nak beli pisang, kita pegang terus pisang ni. Jangan ini pegang. Semua pegang kan. Okey Ustazah, ni di antara kan? adab. Okey, ini daripada kotak je Ustazah reka kedai Ustazah. Ni Aiman sebenarnya murid-murid di rumah boleh mereka cipta. Ini mengikut kreativiti murid-murid. Boleh juga murid-murid nak buat macam ni kalau ada kotak kosong kan untuk
mencipta apa orang kata kreativiti. Berapa ramai boleh masuk Ustazah dalam kedai kita ni? Kita lihatlah tengok pasar Tengok, raya. Kita tengok pasar raya yang besar. Kalau dia ramai ada, sangat nanti bahaya Ustazah kan? Pasar raya yang besar dia ada limit-limit berapa orang yang tertentu sahaja. Baik, Ustazah sebagai peniaga Ustazah, apakah perkara yang penting barangan-barangan dalam kedai Ustazah ni selain daripada tanda halal Ustazah? Apakah di antara barangan-barangan yang penting yang perlu ada dekat kedai Ustazah ni? Tanda harga. Tanda harga. Tanda harga kita mesti letak. Kenapa kena ada tanda harga Ustazah? Sebab kita untuk memudahkan urusan pembeli. Alah, kalau tak ada tanda harga ni Ustazah, kita letaklah tinggi sikit. Tak boleh, tak baik, berdosa tu Aiman. Oh, tak boleh Ustazah. Kita menipu. Nanti selepas ni kita akan belajar adab penjual dan pembeli. Oh, ada adab jual beli? Dan juga barangan yang dijual dan dibeli. Maknanya tak boleh suka-suka hati kita lah. Tak boleh. Macam buah tu Ustazah, jual je yang buruk-buruk pun tak apa. Tak boleh. Dia orang mana tahu pun. Tak boleh. Tak boleh Allah Ustazah. nampak kan murid-murid. Walaupun pembeli tidak tahu tapi Allah tahu. Yes, kan? okey. Baik Ustazah. Kita nak belajar tentang adab jual beli tapi murid-murid kekal bersama dengan kita dalam Troka Didik TV KPM. Kita kembali selepas ini. Stay with me 真夜中のドア叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me 口癖を言いながら二人の時を抱いて Didik TV KPM. Tahukah anda, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada penjual dan pembeli supaya jujur dalam urusan jual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Tadi tak boleh Ustazah Kalau kata nak jual barang yang rosak apa semua tak boleh. Salah. Jadi mungkin Ustazah boleh cerita sikit tak? Apakah di antara adab sebagai saya sebagai seorang pembeli Ustazah dan Ustazah sebagai seorang penjual? Apakah ada adabnya Ustazah? Okey, jom kita belajar murid-murid. Okey, murid-murid boleh lihat di sini. Adab pembeli. Okey, bagaimana adab pembeli? Okey, adab pembeli yang pertama mestilah berkomunikasi dengan baik. Oh, tak boleh garang-garang Ustazah. Tak boleh garang. Nanti pelanggan kita lari. Tak laku barangan jualan kita. Betul Ustazah. Kan? Kita menjual ni kita nak juga keuntungan di samping itu kan. Okey. Kemudian kita tidak boleh membeli barangan yang haram. Okey. Adab pembeli tidak boleh membeli barangan yang haram. Sebab itulah Ustazah kata tadi mesti ada barangan yang ada logo halal jakim. Kita kena semak betul-betul. Okey, cikgu. Okey. Seterusnya, murid-murid tahu tak barangan yang haram tu apa? Kita nak tanya siapa cikgu? Seperti apa? Haram. Benda yang haram yang ada di kedai. Mungkin di tempat kita, di taman kita, semua gerai-gerai benda yang halal. Betul. Tetapi apabila kita pergi ke luar negara, kan? Mengikut beberapa. Sekarang masa COVID tak dapat lah. Sekiranya nanti kita pergi ke luar negara, ke tempat-tempat macam perkampungan orang yang bukan Islam kan? Gerainya ada benda yang haram. Boleh bagi contoh lah. Okey, dia. Boleh bagi contoh. Dia boleh bagi contoh tak dia? Benda yang haram. Apa benda di antara benda-benda haram yang kita tak boleh beli ni dia? Boleh dia? Mana dia? Okey, dia boleh bagi contoh tak? Ustazah pun dah ada sebut dah tadi. Seperti daging. Awal-awal. Daging apa? Benda yang haram. Okey, dia kata daging khinzir Ustazah. Boleh Okey, maknanya kita kena berhati-hati Ustazah sebab kat luar negara ni dia tengok nampak sama je. Arak ataupun macam makanan biskut pun kadang ada juga yang tidak halal kan. Macam kita beli biskut, kita beli apalah barangan yang tak ada tanda halal tu maknanya. Tapi yang saya suka Ustazah yang nombor 4. Tenang dan tidak banyak kerana. Menyenang. Yang ketiga dulu, menyenangkan urusan penjual. Maknanya pembeli pun kena menyenangkan urusan penjual. Jangan bertekak kalau dia beli tempat lain murah sedikit, kat tempat ni mahal sedikit. Jangan kita bertengkar lah. Tapi kan? Adatnya Ustazah, macam saya lah sebagai pembeli Ustazah. Mahal lah. Tak boleh, tak baik saya nak kan? diskaun lagi. Kan? Nak diskaun kan? Ada yang penjual pemurah,
boleh bagi diskaun kan murid-murid. Tapi agak-agak lah Ustazah kan. Agak-agak lah. Kesian kepada penjual tu. Berbisnes kan. Okey Ustazah, seterusnya? Seterusnya, adab pembeli mestilah tenang dan tidak banyak kerena. Kita tak bolehlah buat PL banyak-banyak. Kan? Ni nak beli ke tak nak beli ni? Ini nak beli ke tak nak beli kan? Kalau banyak sangat kerena, maknanya ini daripada sudut pembeli Ustazah. Saya lah. Adab pembeli. Adab Aiman tadi adab lah. saya. Bila datang kedai Ustazah, first kali saya kena berkomunikasi dengan baik. Tak boleh marah-marah. Mana? Buah, mana buah? Bagi cepat. Kan, tak boleh lah. Kita kena beradab lah, beradab sopan. Apabila kita dah belajar tentang adab pembeli ni, kita kena ikut selepas ini. Okey Ustazah. Sebelum kita pergi kepada adab penjual Ustazah. Ada lagi adab pembeli. Ini adab, ni apa? Membeli. Ada lagi. Okey Ustazah, seterusnya. Seterusnya sabar menunggu giliran ketika membeli. Kalau orang ramai dalam kedai tu, kita kena beratur lah. Kena beratur lah Ustazah. Kena beratur. Kena ikut SOP. Kan? Kena ikut SOP jarak-jarak kan. Okey. Seterusnya berterima kasih setelah selesai. Okey, selepas kita akad saya beli, Aiman pun saya jual ke kan. Alright. Terima kasih. Ucaplah terima kasih. Mengelakkan pembaziran. Yalah, bertambah kita raya yang lepas Ustazah. Bukan raya yang lepas. Ramadan yang lepas Ustazah. Kita ni beli ikut nafsu. Tak boleh. Beli bukan baik lagi. Nak buka puasa beli. kan? Tak boleh ikut nafsu. Kita kena elakkan pembaziran. Okey, seterusnya Ustazah. Seterusnya, kita mestilah sebagai pembeli ni kena berterima rasa terutama ketika kekurangan stok. Masa awal-awal PKP kita dulu kan macam barang banyak habis kan. Kita lihat di kedai barang banyak yang dah habis. Ramai orang bulut. Bukan bulut, apa tu? Dia beli semua. Dia beli banyak-banyak. Dia simpan kat rumah. Simpan kat rumah dia. Sampai dah rosak-rosak kan. Punya banyak kan. Yelah Ustazah, nanti kan tiba-tiba kalau kedai tutup nanti nak makan macam mana? Tu yang dah beli banyak-banyak terus. Kita kena berterima rasa. Sebab tu kata adab kita sebagai pembeli kena berterima rasa. Kita kena lihat juga tengok orang belakang. Jiran kita ke, rakan sahabat kita yang seterusnya tak dapat nanti makanan. Okey Ustazah, kita nak tanya murid kita. Mungkin murid kita pun ada cadangan lain untuk adab pembeli ni. Kita nak tanya murid kita Fikriah Kaisara. Boleh bagi tahu tak apakah di antara adab sebagai seorang pembeli? Kan biasa Kaisara pergi kedai beli barang. Apa di antara adabnya? Silakan. Adab antara antara pembeli adalah menghormati penjual dan pembeli yang lain. Bagus. Menghormati. Betul lah. Bagus. Kita nak tanya seorang lagi. Ali. Apa dia adab pembeli, Ali? Ali boleh bantu tak? Saya perlulah beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati. Okey, berhati-hati. Tak bolehlah ambil barang orang tu terjatuh, pecah dan sebagainya. Betul ke, Ali? Betul Okey, baik. Maknanya murid-murid kita dapat Ustazah. Tapi sebaik-baik contoh Ustazah, kita nak contohi siapa sebenarnya Ustazah? Okey, kita mestilah mencontohi Rasulullah SAW dalam berjual beli. Nabi berniaga tak Ustazah? Nabi kita memang seorang yang berniaga. Daripada mula-mula pekerjaan Nabi kita, murid-murid dah tahu pengembala kambing. Kemudian mengikut bapa saudara berniaga di Syam kan, bila murid-murid belajar sirah. Okey Ustazah. Jadi apa di antara benda yang kita boleh pelajari daripada Nabi SAW? Mungkin Ustazah boleh cerita. Okey, jom kita lihat. Daripada kita mestilah mencontohi akhlak Nabi kita dalam bertolak ansur. Dalam berjual beli kita mestilah bertolak ansur. Sebab Nabi mengatakan orang yang bertolak ansur ni akan mendapat keberkatan di dalam hidup mereka. Kemudian kita mestilah jujur dan amanah. Kerana kalau kita sentiasa jujur dan amanah, kita sentiasa apa? Dirahmati Allah. Jujur dan amanah. Kemudian menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Kerana ada satu kisah para sahabat dahulu ada berhutang seekor unta daripada seorang pemuda. Okey Ustazah. Kemudian datanglah seorang pemuda itu untuk menuntut hutang. Dah lama kan menuntut hutang. Masa tu seekor unta yang tak elok, yang tak baik. Tetapi sekarang para sahabat ni dah ada unta yang baik. Maka Rasulullah pun
meminta para sahabat menggantikan dengan unta yang baik. Maknanya kita mestilah menunaikan hak orang lain tu dengan sempurna. Itu maksudnya dengan yang lebih baik. Kalau kita ada barang, katalah kita pinjam barang itu kurang baik, tetapi kita ada yang lebih baik, gantikan dengan lebih baik. Yang lebih baik. Okey, Ustazah. Jadi kita perlu mencontohi Nabi SAW. Dan Ustazah, kita ada aktiviti kat belakang sana. Best. Kita ada aktiviti. Ini aktiviti cukup menarik, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh ceritakan. Murid-murid Ustazah dan murid-murid di rumah pun boleh. Boleh buat sama. aktiviti Kita buat aktiviti ni, Ustazah. Baik, kita ada adab pembeli dan adab penjual. Okey, Ustazah. Kita ketengahkan sikitlah ya. Kita ketengah sikit. Alright. Dan di hadapan saya ni ada macam-macam bentuk. Ada bentuk buah manggis, ada bentuk buah apple. Buah nanas baru dah terjatuh dah, Ustazah. Tak apa. Kita ada buah pisang dan sebagainya. Alright. Jadi dekat sini, Ustazah, bagaimana permainan ni, Ustazah? Okey, aktiviti kita, murid-murid bolehlah buat nanti di rumah ya. Okey, aktiviti kita nak minta Mak Aiman kita meletak yang mana satu adab pembeli dan adab penjual. Tadi kita dah belajar, kita nak tengok murid-murid di Google Meet dan juga di rumah. Dan Mak Aiman sendiri faham tak adab sebagai penjual dan pembeli. Okey, Ustazah, saya nampak pisang dekat sini, Ustazah. Pisang. Okey, kalau pisang ni dia tulis mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Murid-murid kita boleh tolong tak? Mengucapkan terima kasih ni. Siapa yang kena ucap terima kasih? Siapa nak tolong? Dia boleh tolong? Okey, dia. Dia. Mana dia? Okey. Dia boleh tolong tak? Kalau kita mengucapkan terima kasih ni, siapa yang kena ucap? Pembeli ke penjual? Pembeli. Dia kata pembeli, Ustazah. Betul ke, Ustazah? Betul tak tu? Adab pembeli. Okey, mengucapkan terima kasih. Okey, seterusnya. Kita ada lagi mesra dan mudah senyum. Okey, Imran. Imran boleh bantu tak Abang Iman? Mesra dan mudah senyum. Imran. Penjual ke pembeli? Penjual ke pembeli? Penjual. Okey, dia kata penjual. Okey, lagi. Kena mudah senyum. Betul, kan? Kita Ustazah. nak barang yang kita laris. Tidak memonopoli barangan untuk dijual dengan harga yang tinggi. Tadi itulah awal-awal PKP tu, Ustazah, kan? Yang ni siapa sebagai dia? Sebagai pembeli ke sebagai penjual? Okey. Murid kita nak cuba. Fikriyah. Fikriyah boleh bantu tak? Ini penjual ke pembeli? Tidak memonopoli barangan untuk dijual dengan harga yang tinggi. Ini pembeli ke penjual ni? Penjual. Okey, pandai. Penjual. Okey, Ustazah. Dan seterusnya, kalau kita tengok lagi ada dekat sini, mengelakkan elemen riba. Ni saya tahu, Ustazah. Yang ni mesti penjual. Dia tak boleh riba sebab disebut dalam dalil tadi, Ustazah, ya. Wa harrama riba. Okey. Diharamkan riba. Kita ada lagi, Ustazah, dekat sini bertimbang rasa. Kalau bertimbang rasa ni, Ustazah, saya rasakan, Ustazah, ini pembelilah, Ustazah. Betul tak? Bertimbang rasa. Betul tak murid-murid? Betul ke murid-murid bertimbang rasa ni? Tadi kita bertimbang rasa kan. Okey, kita ada lagi tidak membeli barangan yang haram. Siapa nak cuba? Silakan Ali. Ali boleh bantu? Penjual ke adab pembeli? Ni adab penjual ke adab pembeli? Tidak membeli barang yang haram. Adab penjual ke adab pembeli? Adab pembeli. Okey, pembeli, Ustazah. Pandai semua ni murid-murid kita. Dan kita ada lagi sabar menunggu giliran ketika membeli. Ini pembeli lah, Ustazah, kan? Sabar. Okey. Kena menunggu. Sabar menyenangkan urusan penjual. Ini mesti pembeli juga. Okey, Ustazah. Dan kita ada lagi berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Murid-murid kita boleh tolong tak? Dia ke? Berterima kasih. Berterima kasih. Okey, dia. Berterima kasih. Penjual ke pembeli? Berterima kasih. Pembeli. Okey, Ustazah. Baik, kita ada lagi, Ustazah. Okey, kita ada sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Ini mesti penjual, Ustazah. Pelanggan, penjual lah.
Baik, seterusnya kita ada jujur dalam timbangan dan sukatan. Macam timbang cikgu tadi. Okey, ini mesti penjual juga. Okey, murid-murid boleh bantu juga tau. Dan kita ada lagi berkomunikasi secara baik. Imran boleh bantu Imran? Yang ni kita nak letak kat mana? Pembeli ke penjual? Berkomunikasi tu bercakap. Bercakap secara baik. Pembeli? Betul? Penjual. Dia kata penjual, Ustazah. Betul ke? Okey. Okey, Ustazah. Berkomunikasi secara baik. Dan Ustazah, kita ada lagi 3. Kita ada lagi 2 je. Dua Tapi kita sambung selepas ini boleh, Ustazah? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Seroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Rasulullah SAW boleh dijadikan contoh terbaik dalam urusan berjual beli kerana sikap bertolak ansur, jujur, amanah dan menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Alright, kita kembali dalam Seroka Didik TV KPM. Okey, Ustazah. Saya rasa murid-murid kita, Ustazah, dah dapat memahami tentang adab pembeli dan adab penjual. Apa kata, Ustazah? Kita nak minta mereka pula yang berjual beli sesama mereka. Boleh, Ustazah? Boleh. Okey, Ustazah. First kali kita nak minta tolong siapa? First kali kita lihat situasi di kantin. Okey. Siapa yang nak jadi penjual dan pembeli. Di kantin, Ustazah? Di kantin. Di kantin sekolah. Sebab kita berada di sekolah, sentiasa berada di sekolah macam mana. Tapi masa SOP ni, kerana keadaan semasa COVID-19 ni, murid-murid makan di dalam kelas. Dalam kelas. Okey, siapa nak jadi makcik kantin? Masa sebelum tu. Sebelum kita makan di kantin. Okey, siapa dia? Siapa nak jadi penjual di kantin? Imran boleh? Okey, Imran Imran berpasangan dengan? Dia Ali. ke? Okey, dengan Ali. Adab semasa di kantin macam mana? Ali sebagai pembeli, cikgu Ali adab sebagai pembeli. Dan Imran sebagai penjual. Adab sebagai penjual. Okey, silakan. Saya sebagai penjual patut sabar dan mesra pelanggan. Dan saya juga perlu menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat. Betul. Okey, seterusnya Ali. Adab pembeli, Ali? Saya sebagai pembeli haruslah beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati. Saya juga tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Okey, Ustazah, seterusnya situasi di mana pula? Situasi kita di pasar. Di pasar ikan, di pasar tani lah. Okey, pasangan mana? Kita nak minta tolong siapa pula? Sebagai penjual dan pembeli. Kita nak minta tolong Amal Luqman dengan Damia lah. Okey, silakan. Amal Luqman sebagai penjual. Boleh? Damia sebagai pembeli di pasar. Okey. Okey, silakan. Saya berjujur dan tidak menipu dalam timbangan. Dan saya tidak mengambil keuntungan keterlaluan. Okey, bagus. Betul. Okey, seterusnya. Okay, Damia sebagai pembeli. Sebagai pembeli, saya perlulah memberikan laluan ketika selesai membeli dan mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Okey, bagusnya. Okey, Ustazah, ada situasi lagi lah tak, Ustazah? Kita ada satu lagi situasi di pasar raya, di mall. Siapa dia? Okey, siapa nak jadi penjual, siapa nak jadi pembeli? Okey, Afrina nak jadi penjual. Bagus. Pembeli? Okey, silakan. Silakan. Okey. Penjual tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan yang melampau dan mempamilkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Tak tanda harga. Sebagai pembeli? Silakan. Saya sebagai pembeli tidak akan merosakkan barang dan menghormati penjual dan pembeli yang lain.
Okey, itu cara dia Ustazah. Itu caranya, adabnya. Sebagai seorang pembeli dan sebagai seorang penjual. Adab sebagai pembeli dan penjual. Tapi saya ada masalah lah Ustazah. Bila saya membeli ni Ustazah, semua benda saya nak beli. Tak boleh, tak baik sikap macam tu. Mungkin Ustazah boleh ceritakan. Nanti kita akan membazir. Okey. Adab untuk kita nak berjimat ni. Kita mestilah, nilai-nilai yang kita mesti terapkan di dalam diri kita untuk mengelakkan pembaziran. Kita mestilah mengutamakan barang yang perlu sahaja. Bila kita nak membeli di kedai atau di pasar raya ke, contoh macam ni dah dekat nak maknanya kita dalam hari raya ni kan, dalam hari raya ni kita nak banyaklah nak membeli belah barangan dapur untuk memasak kepada tetamu kan. Baju raya, nak tambah baju raya lagi. Tapi kita kena lihat, kalau kita dah ada baju raya, sekarang kita dah pakai baju cantik baju raya kan, kita tak perlu lagi membeli. Kita mestilah list. Okey, baik. Murid-murid boleh tak keluarkan satu kertas A4, cuba listkan. List to buy orang kata. Maknanya sebelum kita keluar rumah tu, kita kena senaraikan barangan apa. Kita kena lihat, kena membeli mengikut yang kita senaraikan sahaja. Okey, kita bagi masa kepada murid-murid kita untuk senaraikan barang-barang tu Ustazah. Boleh. Okey, sementara kita nak tunggu mereka listkan barang-barang tersebut, mungkin Ustazah boleh ceritakan apakah ni kita belajar ni berkaitan dengan adab jual beli ni, apa kepentingan Ustazah? Kepada individu, masyarakat dan negara. Okey, Ustazah lupa nak sediakan. Ustazah ambil sekejap. Okey Ustazah. Ustazah lupa nak angkat. Maafkan Ustazah. Boleh saya pegang Ustazah? Okey, boleh. Kita letak je di tengah ni. Okey, antara kepentingan berjual beli, kita beradab ketika berjual beli, dari sudut individunya, diri kita sendiri, mestilah mendapat pahala dan keredaan Allah. Okey. Aman, kan? Seterusnya pembeli dan penjual mesti berpuas hati dan gembira dengan kita dan mendapat keberkatan hidup. Okey. Dari sudut masyarakat pula, sekiranya kita kepentingan beradab ni ketika berjual beli ni, imej Islam akan terjaga dan hidup akan aman, damai serta sejahtera. Kita baik dengan masyarakat kita. Dengan masyarakat jiran-jiran kita kan. Sebab kita tadi kan bertimah rasa semua kan. Okey, menghindari pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Kerana kita bertimah rasa betul ansur tadi. Kan? Okay, seterusnya terhadap negara, kepentingannya adalah negara akan sentiasa dalam keharmonian dan ekonomi menjadi stabil, macam mana Aiman sebutkan tadi kan, masa awal tadi. Dan seterusnya memelihara imej negara kita pada pandangan negara luar. Negara luar pun akan hormatlah kita, ekonomi kita kukuh, kuat. Kan? Okey, Ustazah. Maknanya ini kepentingan kita beradab ketika jual beli. Mungkin murid kita ada nak komen sikit tak tentang adab jual beli ni? Kita nak minta seorang. Siapa? Imran ke? Imran boleh bagi komen sikit tak tentang topik kita pada hari ini, adab jual beli? Silakan. Hari ini apa yang kita belajar? Mungkin Imran boleh cerita kepada murid-murid di rumah sana. Adab berjual beli. Hari ini kita belajar tentang adab jual beli. Okey. Apa yang penting sebagai seorang pembeli ni Imran? Apa yang penting sebagai seorang pembeli ni? Apa adab kita, akhlak kita? Perlu sabar dan mesra pelanggan. Dia kena mesra pelanggan Ustazah. Bagus. Okey. Kita nak tanya Dia pula. Okey Dia. Dia sebagai seorang penjual, nanti satu hari nanti ada kedai macam Ustazah Roha kan. Sebagai seorang penjual ni, apakah perkara yang kita perlu ada sebagai seorang penjual? Buka kedai betul. Silakan. Kedai olok-olok. Dia ke? Boleh. Okey, silakan. Mempamilkan barangan mengikut kategori, bersentiasa tanda harga untuk kemudahan pembeli. Okey. Alright. Baik Ustazah. Maknanya murid-murid kita faham topik yang kita belajar hari ini kan Aiman. Alhamdulillah. Baik Ustazah. Bila kita sebut pasal jual beli ni Ustazah, semua orang suka shopping. Tak kira lah secara online ke, secara fizikal ke Ustazah, semua orang suka shopping. Musim COVID-19 ni memang online lah banyak. Betul Ustazah. Selalunya memang kita akan beli belah secara
online. Okey, mungkin apa saranan Ustazah kepada semua murid-murid yang berada bersama kita pada hari ini dan murid-murid yang berada di rumah untuk menjaga adab jual beli ni Ustazah? Apakah saranan daripada Ustazah? Murid-murid, setelah kita belajar mengenai adab-adab sebagai penjual dan pembeli, kita mestilah pembeli kan, sebab kita belum berniaga. Okey, kita mestilah menjaga adab-adab sepertinya disarankan oleh Allah Subhanahu Taala yang kita belajar daripada dalil tadi, dan kita mestilah mengikut sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam berjual beli. Kita mestilah membeli barangan yang baik dan yang halal, yang mempunyai logo halal JAKIM. Maksudnya ini saranan daripada Ustazah lah kepada murid-murid. Belilah yang barangan yang halal seperti mana kempen kita tadi. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Yang halal lagi suci, bersih. Okey Ustazah, kita sempena dengan hari raya kita ni Ustazah. Mungkin ada ucapan daripada Ustazah untuk ahli keluarga dan juga murid-murid kita Ustazah. Sebab kita tak dapat balik kampung kan. Kita tak dapat menentang negeri, sedih kan kita. Okey, tak apa. Walau bagaimanapun Ustazah ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua murid-murid di Google Meet dan juga murid-murid yang sedang menonton, kepada Aiman, kepada semua rakan guru, guru besar, Ustazah, Puan Rohana dan juga para pentadbir. Dan juga ahli keluarga Ustazah yang berada di Gurun, Kedah. Jauh je Ustazah. Jauh, Ustazah Kedah. Okey, maaf zahir dan batin. Nanti insya-Allah kalau ada masa kita akan berjumpa pada raya yang tahun hadapan lah insya-Allah. Insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan negara kita dihapuskan daripada wabak COVID-19 dengan segera. Amin. Amin. Dalam dingin subuh hatiku terusi. Tiba-tiba lagu sedih pula keluar Ustazah. Jangan bang, nangis nanti. Banjir dekat studio. Okey murid-murid, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Berikan lambayan kasih sayang anda sikit. Lambayan Hari Raya. Okey, nanti ada rezeki boleh datang rumah untuk kita beraya bersama-sama. Boleh tak? Dapat duit raya nanti. Okey, kita dah berada di akhir siaran. Selamat Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye. Kita kembali dan terus ke Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.